Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Islam Pendidikan Khas tahun 2. Pada hari ini kita akan belajar tentang peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad. Jom saya terangkan. Berikut merupakan isi-isi penting yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad. Baiklah, mari kita mulakan dengan peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Terdapat 4 isi penting dalam peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad yang perlu kamu ketahui. Jom saya ceritakan. Peristiwa pertama ialah Mekah diserang tentera bergajah. Tentera bergajah pimpinan Abrahah cuba menyerang kota Mekah tetapi gagal. Kota Mekah diselamatkan oleh Allah dengan menghantar tentera burung yang membawa batu panas dari api neraka dan melemparkan kepada seluruh tentera Abrahah sehingga tumpas. Maka selamatlah kota Mekah dari kemusnahan yang disebabkan oleh tentera Abrahah. Yang kedua, bapa Nabi meninggal dunia. Ketika bapa Nabi keluar berniaga ke Syam, beliau telah singgah di Madinah dan jatuh sakit di sana. Kemudian, beliau meninggal dan dikebumikan di sana. Pada ketika itu, Nabi baru berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Kesian Nabi kan dah jadi anak yatim piatu dalam kandungan ibunya lagi. Ketiga, ibu Nabi sihat ketika hamil. Walaupun bersedih kerana kehilangan suami tercinta ketika hamil, Aminah iaitu ibu Nabi tetap kuat semangat dan sentiasa sihat dalam peliharaan Allah sepanjang tempoh kehamilannya. Alhamdulillah. Poin yang keempat ialah tanah Arab menjadi subur. Semenjak Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya, tanah Mekah menjadi semakin subur. Kawasan rumah ibunya yang dulu kering kini menjadi subur. Pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Sekarang, mari kita teruskan dengan peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad. Terdapat 4 isi penting yang perlu kamu ingat dalam peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad. Jom saya terangkan dengan lebih lanjut. Peristiwa pertama semasa kelahiran Nabi Muhammad ialah api sembahan Majusi terpadam. Orang Majusi menganggap api sebagai tuhannya. Api sembahan orang Majusi yang berusia hampir 1000 tahun dan tidak pernah terpadam, akhirnya terpadam dengan sendirinya ketika kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa ini amat mengejutkan mereka. Peristiwa kedua ialah tiang istana Kisrah roboh. Selain daripada api Majusi terpadam, di tempat lain pula ada satu goncangan hebat yang berlaku di istana Kisrah dan menyebabkan istana tersebut retak manakala 14 tiang serinya runtuh. Keadaan ini merupakan di antara tanda-tanda keruntuhan kerajaan tersebut. Mereka mula berfikir apa yang telah berlaku yang menyebabkan istana mereka yang tersegap indah dan kuat tiba-tiba roboh. Peristiwa ketiga ialah patung di sekitar Kaabah roboh. Malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patung-patung berhala di sekitar Kaabah tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Peristiwa terakhir semasa kelahiran Nabi Muhammad adalah cahaya terang menerang muncul pada 12 Rabiul Awal. Dari mana datangnya cahaya ni? Nak tahu tak? Baginda keluar bercahaya daripada dalam perut ibunya dan cahaya itu menerangi seluruh rumah dan kawasan sekitarnya. Baginda lahir dalam keadaan yang telah siap berkhatan dan tidak menangis sama sekali. Mari kita teruskan pembelajaran kita dengan peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Baiklah, berikut merupakan 4 isi penting dalam peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Mari saya ceritakan tentang ibu susuan Nabi Muhammad. Tradisi Arab ketika zaman itu ialah menghantar bayi yang baru lahir untuk disusukan di persekitaran padang pasir yang lebih sihat berbanding di kota Mekah. Termasuklah Nabi Muhammad
Beliau diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuan. Halimatus Sa'diyah menyusukan baginda 8 hari selepas baginda diputerakan sehingga cerai susu sekitar umur 2 tahun sebelum dipulangkan kepada ibunya Aminah binti Wahab. Bagaimanapun, beliau meminta dan dibenarkan untuk terus memelihara baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga berumur 5 tahun. Peristiwa kedua yang terjadi kepada Nabi Muhammad selepas kelahirannya ialah dada Nabi Muhammad dibelah dan disucikan. Apa? Dibelah? Betul. Pada suatu hari ketika Nabi sedang bermain dengan adik-beradik susuannya, datang malaikat Jibril membelah dadanya dan mengeluarkan segumpal darah lalu menyucikannya di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air zam-zam. Setelah itu, Jibril menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat permainannya tadi. Budak-budak kecil yang bermain bersama baginda tadi pergi mengadu kepada ibunya dengan mengatakan, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Orang ramai kemudian datang menyambut baginda yang dalam keadaan pucat kerana baginda masih di dalam keadaan ketakutan. Tetapi baginda selamat. Poin yang ketiga ialah dipelihara oleh bapa saudaranya. Setelah dipulangkan oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad dipelihara oleh ibunya. Tidak lama selepas itu, ibunya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad dipelihara oleh datuknya. Tidak lama selepas itu pula, datuk Nabi pula meninggal dunia ketika Nabi berusia 8 tahun. Lalu baginda kemudian dipelihara oleh bapa saudaranya bernama Abu Talib sehingga dewasa. Poin yang terakhir ialah Nabi mengembala kambing. Bagi membantu keluarga bapa saudaranya, baginda mengembala kambing. Kambing-kambing yang dijaga oleh baginda menjadi gemuk dan sihat belaka. Antara hikmah mengembala kambing adalah untuk melatih Nabi Muhammad menjadi seorang yang sabar dan amanah. Bukan senang nak jaga kambing tau. Sampai sini dulu penerangan Ustazah tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah harap kamu telah dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang peristiwa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikannya pengajaran dan ingat isi yang telah saya terangkan tadi. Jumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum.